الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين المانع الأول الرق بجميع أنواعه. Mani' yang pertama daripada mawani'il irs, segala perkara yang menegahkan bagi pepersakaan setelah wujudnya sabab bagi mempersakai. Oleh kerana adanya mani' ni maka tak dapat juga mempersakai daripada pepersakaan itu. Itulah mani', ada tiga mawani'. Salah satu mawani' al-mani'ul awal. Mani' yang pertamanya ialah ar-riqu, makna hamba, bi jami'i anwa'ihi, dengan sekalian bagai-bagainya riq. Jadi hamba tu dia ada banyak macam, banyak kategori. Jadi semua jami' anwa'ihi itu menegahkan daripada dapat saka. Tafriqnya fala yarithur raqiqu qinnan kana, maka tidak mempersakailah oleh raqiq, yakni hamba, qinnan kana, sama ada hamba tu hamba penuh, atau mudabbaron, ataupun hamba mudabbar, hamba yang dijanjikan oleh Tuhan dia dengan kemerdekaan setelah mati dia, mati tua. Bila aku mati lepas badan ni, bila aku mati mu merdeka. Itu dipanggil sebagai hamba mudabbar atau mukataban, ataupun hamba mukatab yang diaqad kitabah akan dia dengan bahawa sayyidnya, pendahulunya memberi peluang kepada dia menebuskan kehambaannya itu dengan makna penebusan yakni dengan bayaran. Jadi apabila dia dapat menebus bagaimana ditetapkan oleh Tuhan dia, mana dia tu telah diakadkan dengan akad kitabah, maka dia tu hamba mukatab. Sehinggalah dia tu dapat menebus diri dia. Au muba'adun, ataupun hamba separuh hamba, separuh merdeka. Au mu'allaqun, ataupun hamba yang dita'liqkan itquhu bisifatin, dita'liqkan mana dengan akan merdeka, yang dita'liqkan akan merdekanya hamba ar-riq, raqiq bisifatin, dengan satu sifat yang tua dia buat. Kalau begini, kalau begitu, mu merdeka. Misalnya tua dia buat syarat, dia dapatlah benda hak dia nak. Misalnya dia nak apa-apa pencapaian ko ataupun aset harta ko, kalau aku dapat sekian-sekian benda, mu merdeka. Kalau anak aku berjaya, itu ikutlah. Dengan mana-mana sifat yang dibuat oleh Tuhan dia.
Itu dipanggil mu'allaqam aitukuhu bisifatin. Au muson bi'atikih, ataupun yang diwasiatkan dengan merdekanya. Au umma waladin, ataupun mu'anuk. Itu tafsir kepada kata riq bi jami'i anwa'ihi. Semua jenis riq, tak ada kira macam mana, kategori apa pun, bahagian apa pun, maka itu manik kepada iris, kepada pepersakaan. Umma waladin mu'anuk. Mu'anuk ni maksudnya hamba yang dipakai oleh tuan dia sehingga mengandung dan melahirkan anak. Jadi dia tu adalah umma walad. Manakala tuan dia tu meninggal dunia, automatik dia tu merdeka. Jadi sifat kehambaan yang ada pada seseorang itu, itulah yang menegahkan dia tu daripada dapat pesaka. Li'anna mujibal irthi al-hurriyatu al-kamilatu. Kerana perkara yang mewajibkan akan iris itu ialah kemerdekaan yang sempurna. Kalau begitu, walam tujad, dan tak didapati akan hurriyatul kamilatu saat itu pada mereka yang tersebut, pada semua bagai daripada rik, daripada rakik. Itu dia naknya hurriyatul kamilatu. Separuh muba'ad, separuh. Orang panggil kemerdekaannya separuh, tak jadi. Kemerdekaan yang begitu sangat diharap-harapkan dengan bahawa dia bayar penebuh. Maknanya hamba mu kata tidak nama merdeka sepenuhnya lagi juga. Jadi al-hurriyatu al-kamilatu itu dia panggil mujibul irs. Itu tidak ada kepada mana-mana jenis ataupun bagai hamba. Wala yurasu ar-raqiqu aidan, dan tidak dipersakaan, makna tidak dipersakai akan raqiq juga. Raqiq juga orang lain tidak mempersak dia, tak boleh mempersakai daripada orang lain pun tak mengambil persaka daripada dia. La'annahu la mala lahu, kerana tidak ada harta, kerana bahawa tidak ada harta. Kerana bahawasanya raqiq ni la malalah, tidak ada harta baginya. Illal muba'adi, illal muba'ad, malaikat muba'ad, hamba muba'ad ada, tapi fa innahu yurathu anhu jami'u ma malakahu, maka bahawasanya dipesaka daripadanya, daripada muba'ad sini, daripada jami'u ma malakahu, akan sekalian barang yang dia miliki akan dia tu ba'duhu al-hur, akan yang setengahnya yang merdeka tu. Jadi malaikat muba'ad dia kata wala yurasur raqiqu. Jadi kalau mempersakai semua tak ada terkecuali, tak ada pengecualian bahawa boleh mempersakai itu, mana tak ada. Semuanya tak boleh mempersakai, termasuk muba'ad. Tapi bahagia yuras dipersakai akan raqiq itu illa al-muba'adu, melainkan muba'ad. Hamba muba'ad fa innal muba'ad yuratu anhu, dipersakakan daripadanya, daripada muba'ad jami'u ma malakahu, akan sekalian barang yang memilikilah oleh muba'ad hu, akan dia akan ma tu memiliki bi ba'dihil hurri, dengan hak setengahnya muba'ad yang merdeka tu. Jadi dia tu hamba muba'ad, separuh merdeka, separuh hamba. Separuh merdeka tu dia ada quwwatu tamalluk. Dia ada kekuatan untuk memiliki harta, maka dia ada harta lah.
Dia ada harta hak belah merdeka. Jadi seluruh harta dia yang dia miliki melalui hak merdeka saat ni, maka itu dipesakai akan dia. Tu. Al-hur wa yakunu jami'uhu liwarathatihi. Dan adalah sekalian ma malakahu bi ba'dihil hur. Itu liwarathati ialah bagi waris-warisnya. Alal asahi waris-warisnya nyamul al-mub'ad alal asahi di atas qaul wajah yang asah. Qala wa hadzal qismu kharijun an ibaratin nazimi. Kisim ini kharijun keluar daripada ibarat nazim fa innal waritha fihi laisa biraqiqin. Kerana ia mewarisi padanya. Jadi hok kata kisim ni, makna pengecualian kepada hok yuras itu maknanya mub'ad, ada dipesakakan dia. Ini keluar daripada ibarat nazim. Sababnya fa innal waritha fihi, kerana waris padanya. Waris padanya pada ibarat nazim satu laisa biraqiqin, bukannya raqiq. Jadi hak ini ialah hak yang dipesaka akan dia. Hak kita duk cara sekarang ini ialah tertegah daripada mempesakai. Qala muallifu rahimahullah taala al-mani'u tsani al-qatlu. Mani' yang kedua ialah membunuh. Kalau begitu, tafriqnya fala yarisul qatilu maktulah. Maka tidak mempersakai oleh qatil akan maktulnya, maktul qatil, orang yang dia bunuh. Kata tak boleh mempersakai qatil akan maktulnya sawa'un qatluhu amdan, sama ada bunuh maktul saat ni amdan secara sengaja atau khata'an ataupun secara tersalah. Tersalah bihakin, takmin yang kedua bihakin au ghairih. Yang pertamanya takmin yang pertama tak ada kira bunuh tu sengaja ke tak sengaja. Yang kedua bunuh tu bihakin dengan sebenarnya ataupun tidak sebenar. Yang sebenarnya seperti bunuh balah umpamanya dan apa-apa saja kesalahan yang menyebabkan jadi bunuh dan keterlibatan seorang itu dalam jadi bunuh, walaupun benda tu bunuh tu makna dengan benar sekalipun ataupun lain daripada hak hakama bi qatlih, ataupun dia tu menghukumkan dengan bunuh maktul tu. Sebab apa? Sebab dia jadi tok hakim. Yang dibicarakan itu anak dia, ayah dia umpamanya, adik-beradik dia. Orang dia boleh makan sakalah daripada au syahid alih, ataupun yang menjadi saksi di atasnya. Syahid ada dua. Syahidullah wa syahidun alih. Kalau syahidul lahu tak apa. Sebab syahid lahu ni syahid saksi yang membela, yang berusaha supaya tidak sabit kesalahan bunuh. Syahidun alaih, orang yang menjadi saksi supaya sabit kesalahan bunuh. Maka kalau sabitlah orang panggil kesalahan dia sehingga dia tu dibunuh, dia tu jadi saksi yang menyebabkan sabit kesalahan kena bunuh, walaupun bunuh tu bihakin sekalipun, maka dia tak boleh makan sako. Kerana ada tahmah. Tahmah menjadi saksi itu supaya sebab dia nak sako lah. Nak sako cepat-cepat jadi, sebab tu dia pun menjadi saksi supaya mewaris dia itu makna disabitkan hukum bunuh. Bima yujibul qatla, dengan barang yang mewajibkan akan bunuh. Au zakka man syahida alih, ataupun mentazkiyah mereka yang menjadi saksi di atasnya, di atas maktul. Tazkiyah ni makna bersihkan. Syahid saat ni perlu ada pula dia panggil pentazkiyahan. Maknanya penyucian.
Adakah dia tu bersifat dengan adil ataupun tidak? Jadi seorang yang memberi kesaksian terhadap adilnya syahid Allah itu. Itu dia panggil tazkiyah. Dia yang tazkiyah mana bersihkan syahidun alaih. Mana orang yang menjadi saksi saat ini bahasanya dia tu adalah adil, mentadilkan. Dengan kata lain dia tu mentadilkan akan syahid ataupun men syahida alaih. Akhirnya keputusan dia sabit kesalahan orang itu, maka dia pun tak boleh mengambil pesaka dengan maktul saat ni. Padahalnya dia tu hanya tazkiyah saksi saja. Mengatakan saksi itu bersifat dengan adil. Sikap pada agamanya tu je. Tertegah dia daripada dapat pesaka. Begitu maksudnya nampak sangat kepada kita bahasanya syarat ni dia begitu, orang panggil cukup. Orang panggil maknanya memberi perhatian sangat besar pada menutupi lubang-lubang fitnah. Dengan bahawasanya ada tahmuh. Peringkat muzaki pun boleh jadi ada fitnah lagi. Fitnah tahmuh kata dia ni nak makan saka cepat-cepat. Sebab tu dia kata saksi yang menjadi saksi balik pihak pendakwa. Syahidun alaih itu dia panggil saksi balik pihak pendakwa. Kalau syahidun lah saksi balik pihak pembela tu tak apa. Sebab dia pisah, dia duk bela supaya jangan sabit. Orang panggil makna jangan sabit kesalahan membunuh. Jadi kalau sabit juga kesalahan membunuh, jadi dia tu tidak terlibat dalam nak mensabit. Dia usaha dia ialah kaca supaya jangan sabit bunuh. Adapun syahidun alaih dan muzakkinya, orang yang membersihkan dia, itu ada tamuh. Wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bermula asal al aslu di sini bermakna dalil. Asal ini ada bermakna al katsir al ghalib. Di sini al aslu bermakna dalil dengan makna dalil. Fi dzalika pada demikian itu. Pada man'ul qatli anil irs. Menegah oleh bunuh itu daripada iris pepersakaan. Mana dalil dia? Dalil dia qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili min tarikatil maktuli. Tidak ada bagi qatil daripada tarikah harta peninggalan lil maktul syai'un suatu min tarikatil maktul mukali min tarikatil maktul syai'un suatu pun tak ada bagi qatil makna haz, makna tidak ada haz, tidak ada bahagia sikit habuk pun. Syai'un qalilun, sikit habuk pun dia tak dapat daripada harta peninggalan orang yang dibunuh. Qala sahhahu, telah mentashih akan hadzal hadis Ibnu Abdul Bar wa ghairuh, dan orang lain daripada Ibni Abdul Bar. Qala wa yarithul maqtulu qatilah, mempesakai maktul orang yang kena bunuh, qatilahu akan qatilnya, orang yang membunuhnya. Bila khilafin itu dengan tidak ada khilaf. Macam mana? Macam mana pula al-maktul itu mempesakai surah dia tu macam mana pula? Dah dia tu kena bunuh patut mempesakai daripada qatil tu bagaimana? Tu. Surah dianya kama idza jarihal waladu abahu jarhan yufdi bihi ilal maut thumma matal waladu al jarih qabla abihi al majruh. Jadi seperti masalah apabila melukakan oleh anak akal bapak dia. Seorang anak dia tikar ayah dia. Apa sebab dia tikar ayah dia? Wallahu a'lam. Kena tanya dia sendiri. Anak dia pergi tikar ayah dia, setara mana tu tikaman dia tu? Jarhan yufdi bihi ilal maut. Melukakan yang boleh membawa lah dengannya dengan jarh sani ilal maut kepada mati.
Suma matal waladu, kemudian matilah oleh anak yang al-jarih, yang melukakan saat ni. Mati anak qabla abihi, sebelum daripada mati ayah dia yang al-majruh, yang dilukakan. Mati anak dulu. Padahal ayah dia melukakan ayah dia. Mati dulu anak saat ni. Fa innal aba, maka ayah yarithul walada, ayah dia saat ni tu boleh mempesakai anak dia. Sebab anak dia mati dulu. Tapi ayah dia tu dia panggil apa? Dia panggil maktul bagi anak dia. Maktul anak dia lagu mana? Mati anak dia dulu. Tak ada kira. Ayah dia mati tu sebab apa dia? Sebab luka yang dilukakan oleh anak dia. Tapi anak dia tu mati dulu. Gap dia nyotopoh ke kereta. Atas dunia lah kebalah cash lalu tu hebatlah. Jadi mati anak dia ada harta, ayah dia boleh saka. Boleh saka tu lepas tu maknanya dia tu kalau mati bermakna dia akan jadi, kalau tak ada bagi, tertuduh tak ada bagi, dia jadi munasakhat lah. Masalah munasakhat, mati berlapis. Tu. Jadi itu rupa masalah maktul mempesakai qatil. Tu. Sebab dia payah juga ni, ramai juga. Macam mana pula mana maktul mempesakai qatil? Dia kena buatlah rupa masalahnya macam mana. Seumpama ni anak melukakan bapa, ataupun tak kira lah bapa melukakan anak. Tiket anak pok mati dulu. Lepas tu anak saat ni dapatlah sakat. Lepas tu anak saat ni pun mati. Jadi nama dia maktul mempesakai daripada qatil. Qabla abihi al-majruh fa innal aba, maka bahawasanya ayah yarithul walada al-qatilah, dia dapat mempesakai akan anak dia yang membunuh. Qata'an mana bila khilafin, tanpa ada khilaf. Jadi ini hak ni juga hak kata wa yarisul maktul qatilahu wa hadza al-madhkur min qawlihi wa yarisul maktulu qatilahu bila khilafin tu. Itu kharijun an ibaratin nazimi, keluar daripada ibarat nazim. Makna nazim tu tak ada sebut tu lagu tu. Nazim tak ada sebut maktul boleh memsakai daripada qatil. Tu. La li'annahu la yusamma qatilan, kerana tidak dinamakan maktul itu makna akan qatil. Tu. Makna tidak dinamakan yang mati itu makna tidak nama dia qatil, bukan dia tu maktul. Jadi keluar daripada ibarat nazim. Qala wal mani'u tsalitsu, mani' yang ketiga ikhtilafuddin bil Islam wal kufri, bersalah agama dengan Islam dan juga kufur. Dia dua je agamanya, agama Islam dan juga agama kufur. Tak kira lah anwar dia, bagai-bagai agama, Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, apa pun nama, Konfusi ke, Zoroaster ke. Zoroaster tu Majusi. Agama Tao, mana Tao, Konfusi mana di Cina, Tao mana di Jepun. Apapun jenis nama agama itu, hakikat dia agama kufur. Tu. Jadi ada dua, Islam dengan kufur. Tu. Jadi bersalahan dengan Islam dan juga kufur. Jadi fala yarithul muslimul kafira wala yarithul kafirul muslima, maka tidak mempesakai orang Islam akan kafir, anaknya masih Islam, ayahnya masih kekal dalam kafir, ayah dia meninggal dunia, jadi dia tak dapat menerima pesaka daripada ayah dia. Wala yarisul kafirul muslimah, begitu juga orang kafir tak boleh mempesakai yang Islam. Jadi supalah maknanya salah seorang itu makna Islam, sekali lagi kafir. Kama sabata fis sahihain, sebagaimana yang telah sabitlah di dalam Sahih Bukhari Muslim wa ghairiha, dan lain daripada Sahih Bukhari Muslim.
Wa dakhalal qismani fi ibaratin nazim. Masuklah oleh dua kisim, dua bahagian di dalam ibarat nazim. Limadha? Kerana apa kata dukhulul qismaini fi ibaratin nazim? Li'anna ikhtilafid din, kerana bersalah agama hasilum fihima, hasil pada keduanya. Hasil pada muslim dan kafir. Muslim tak membesarkan kafir, kafir tak membesarkan muslim. Makna muslim tidak dipesakai daripada oleh kafir, kafir tak dibesarkan daripada oleh muslim. Jadi wala yarisu fihima li'anna ikhtilafid din hasilun fihima wa yatawarasul kuffaru ba'duhum min ba'din. Berwaris-warislah, mengambil pesaka di antara satu sama lain oleh orang kafir. Ba'duhum, setengah mereka tu kufar, min ba'din, daripada setengahnya. Li'annal kufra kullahu millatun wahidatun. Kerana kufur, sekaliannya kufur itu ialah agama yang satu. Fil irsi, pada bab pesaka. Dalam bab pesaka, dalam bab iris, kafir ni tak kira bagai dia tu apa-apa pun, makna itu adalah satu. Qala fafham, maka fafham hadha, faham olehmu akan ini. Kemudian selesai itu kita masuk pula kepada babul warithini minar rijal. Ini ialah satu bab pada menyatakan waris-waris. Siapa diakah waris-waris? Minar rijal, daripada orang laki-laki. Artinya al-warithuna bil asbabi salasah as-sabiqati, mereka yang mempesakai dengan segala sebab-sebab yang tiga saat ni. Tak kira lah mana-mana salah daripada sebab yang tiga saat ni. Hak daripada orang laki-lakinya, itu ni as-sabiqah wahya an-nikahu wal wala'u wan nasab. Nikah, wala' memerdekakan hamba, memberi nikmat kepada hamba, dan juga nasab, dari adik kakak, darah daging. Itu dia tubik berapa sini? Wal warithuna minar rijalil asyarah. Qala musannif rahimahullah taala, wal warithuna minar rijali asyarah asma'uhum ma'rufatun mashtahirah. Libnu wa ibnul libni mahma nazala wal abu wal jadu lahu wa in ala wal akhu min ayil jihati kanisa kana qad anzalallahu bihil qur'ana wa ibnul akhil mudli ilahi bil abi fasma' maqala laisa bil kadhi wal amu wa ibnul am wal amu wa ibnul ammi min abihi fashkur lidzil ijazi wantabihi wal zawju wal mu'tiqu dhul wala'i fajumlatul dhukuri haula'i. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi wal warithu minar rijali asyarah, yang mewarisi daripada kalangan orang laki-lakinya ialah 10. 10 ni dia panggil ala sabilil ijmal, ala jamil ijmal, di atas jalan ijmal. Adapun atas jalan ala sabilil mufassal tafsili, maka dia akan tubik 15. Akan tubik mana 15 orang laki-laki. Jadi para waris ini pula dia terdiri daripada dua golongan, nama dia ahli fardu. Ahli fardu, yang satu lagi ialah ahli asabah. Ahli fardu dengan makna takdir, qadar. Qadar makna cemuk mana hok dia makan saka tu
telah dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah. Semua fardu tu ialah daripada Allah Taala berlaku. Jadi kalau tak dengar kata lagi Allah Taala putus, tak tahu nak kata apa dah. Tu. Jadi dengan sebab itu mana Allah Taala tidak elok kepada ulama bab ni. Sebab bab harta ni kalau hak secara Tuhan pun boleh diingkari lagi hak makhluk. Itu mimbabil aula lebih-lebih lagi lah. Jadi yang mewarisi daripada orang laki-lakinya asyarah. Asma'uhum ma'rufatun mustahirah. Nama-nama mereka itu ma'rufah. Ma'rufah maksudnya diketahui akan dia, lagi pula terkenal. Siapa dia? Libnum. Baca libnum. Libnu wa banul akhi. Libnu wa banul libni mahma nazala. Anak laki-laki. Jadi membilankan para warasah ini baik minar rijal wan nisa, ia mudah dengan bahasa Arab. Mudah dengan bahasa Arab. Sebab kalau kita terjemah kepada bahasa Melayu, dia jadi panjang. Dia jadi panjang lebar. Apa kita nak apa tu rumit lah. Ia maknanya kita ada asas bahasa Arab dah, mulanya kita hafal bahasa Arab lah. Kita ingat bahasa Arab. Lepas tu kita terjemah lah. Tu. Jadi nama mereka ini adalah masyhur. Siapa dia? Alibnu makna anak, libnum anak laki-laki. Ibnu libni anak laki-laki bagi anak laki-laki. Tu. Anak laki-laki bagi anak laki-laki. Yakni cucu kepada tok mati tu. Tu. Tapi sebenarnya kita tak perlu anak sebut dah ni. Kita tak perlulah menisbahkan orang panggil waris itu. Ni tak apa kita nisbahkan kepada kita sebut sana ni nisbah kepada muwaris lagi. Adakah menisbah kepada sama-sama waris ini? Tu tak payahlah, takut jadi keliru. Kita hanya kaitkan sifat seseorang itu dengan nisbahkan dia kepada muwarisnya sahaja. Tak sudah ayat nampak saudara ni pak mana sepupu lah ni dua ni sepupu dengan dia sepupu dengan si mati tak apalah, sepupu dengan orang lain adik-beradik si mati. Kita lagi tu perangai orang tu dia nak kait habis. Jadi dalam perpersakaan dia tak, kita perlu kaitkan dengan si mati saja. Si mati dengan muwaris, mana orang yang memberi sakok. Mana kaitkan muwaris orang yang matilah. Itu maksudnya. Yang pertama anak laki-laki. Ibnu libni, anak laki-laki daripada anak laki-laki. Mahma nazala sehingga ke bawah. Sehingga ke bawah itu mana ibnu benin, ibnu benin, ya tak kira lah. Wa in nazal, mahma nazala. Wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Ab, tiga. Ab, abu, al-ab, ayah kepada si mati itu. Boleh mempersakai. Wal jaddu lahu lil ab. Tu bagi bapak, mana sebelah bapak. Tu sebelah bapak ni maksudnya ialah abul abi. Abul abi lah. Jadi tu sebelah bapak. Wa in ala sehingga ke atas abul abi. Apa? Wal akhu min ayil jihati. Saudara laki-laki daripada mana-mana jihad, karena ada dia alif lil itlaq. Tak kira lah daripada jihad mana, syakik ke, li abin ke, li ummin ke. Asalkan dia tu adalah adik-beradik laki-laki kepada si mati. Qad anzalallahu bihil Qur'ana, sesungguhnya telah menurunkan oleh Allah Ta'ala bihi dengannya, dengan al-akh, itu akan Al-Quran. Wa banul akhil mudli ilaihi bil ab, anak kepada saudara laki. Ibnul akhi dia panggil, ibnul akhi. Ibnul akhi
Al-mudli ilaihi bil ab. Yang berhubung, bersambung. Berhubung, bersambung. Baginya ilahi kepadanya, kepada mayat tu. Bil abi dengan pok. Tu. Anak kepada saudara laki-laki. Jadi imlaq itu dia modeli mana idlaq. Idlaq ni maknanya bertali, berhubung kepada mewaris kepada si mati itu bil abi dengan ab, dengan bapa. Fasma maqala laisa bil kadhib. Maka dengar olehmu akan maqal maka dengar olehmu akan maqal laisa bil kadhbi, tidaklah dia bohong belawak. Itu sajalah takmilah lil bait. Wal amu bapa saudara. Bapa saudara wa banul ammi, dan anak kepada bapa saudara. Bapa saudara min abihi. Ammun wa banul ammi min abihi. Bapa saudara daripada ayahnya, ayah semati. Dia panggil amun syakik. Amun syakik mana pak saudara belah ayah. Pak saudara dia tu adik-beradik ayah dia, bukan pak saudara belah mak. Kalau pak saudara belah mak dia panggil khal. Kemudian ibnul ammi min abihi juga. Min tu takluk kepada al-am dan juga ibnul ammi. Ammun min abihi wa banul am min abihi juga. Yani ibnul am ini ialah sepupu dia lah, sepupu kita. Fashkur lidzil ijazi wantabih. Maka syukur olehmu bagi yang mempunyai ijaz ini, yakni mukhtasar inilah. Ijaz ini wa tambih dan ambil peringatan. Wa zauju wal mu'tiquzul wala'i. Zauj yang ke berapa? Zauj suami. Kerana suami dia makai fardu. Suami dan wal mu'tiqu zil wala', yang memerdekakan hamba, yang mempunyai wala', yang mempunyai memerdekakan. Jadi semuanya fajumlatun zukuriha ulai. Maka jumlahnya maknanya yang disebutkan dia, yang ditanyakan dia. Jadi dia sebut sini ijmali. Kalau sebut tafsir dia jadi ijmalah. Qala muallifu rahimahullahu taala, kita bila dulu insya-Allah kita akan buat bagaimana cara untuk kita mudah untuk ingat kepada semua nama-nama warasah ni. Qala muallifu rahimahullahu taala, aku kata al-warithuna al-mujma'u ala irthih. Aku kata bermula waris-waris yang diijma'kan di atas irisnya, di atas perbesakaannya minaz zukur, daripada orang laki-laki asyaratun ialah 10. Wahun mereka itu al-asyarah tu al-ibnu wa banul ibni wa in nazal. Anak laki-laki, yang kedua anak laki-laki daripada anak laki-laki sehingga ke terbawah. Wal abu wal jaddu, ayah dan juga jad. Abul abi Abul abi wa in nazala wal abu wal jaddu
maknanya dan bapa, wal jaddu dan tuk ni siapa dia? Abul Abi. Datuk tu morok dia Abul Abi. Dia ada seorang lagi Abul Ummi. Itu dak. Abul Abi. Wa in ala sehingga ke teratas. Tu Abul Abi, tidak ada Abul Abi ganti, tidak ada Abul Abi, Abu Abi. Nah. Wal akhu dan saudara. Sawaun saudara laki-laki ni. Sawaun kana syaqiqan. Sama ada, itu hak tafsir. Akhun itu ialah syaqiqan. Syaqiqan tu makna li abawaini. Syaqiq maksudnya ialah al-akh li abawain. Adik-beradik yang seibu sebapa. Adik yang seibu sebapa. Awil abu. Sawaun kana awil aba ataupun ab. Aba maknanya saudara sebapa sahaja. Awil umma ataupun saudara seibu sahaja. Fa innal Qur'anal azima, kerana bahasanya Quran al-azim nazala turun ia. Jadi nazala bi taurisihim, turunlah dengan pepersakaan mereka itu mutlaqan. Tidak ada kata maknanya turun ke bawah. Wa in ikhtalafa al-qadru al-marus. Wa in ikhtalafa, sekalipun bersalah-salahlah qadar al-marusi, qadar al-marusu, qadar yang diwarisi, dipersakai akan dia. Bikhtilafi jihatihim, dengan bersalahan jihadnya. Haknum mana bil qarabah, ada bil nikah, ada bil wala. Bikhtilafi jihatihim. Wa banul akhi al-mudli ilal mayyit bil ab, anak saudara anak saudara yang bertali. Model idlak ni makna bertali. Bertali tu apa dia? Berhubung. Ilal mayyiti, kepada mayat itu bil ab, dengan bapa, ma'al ummi serta dengan anak kepada saudara. Saudara laki-laki ni adik-beradik si mati. Dia tu anak kepada adik-beradik kepada si mati. Al-mudli ilal mayyiti bil abi ma'al dengan ayah serta mu au bil ab wahdah, atau pok saja. Pok saja tu maksudnya dia tu adik-beradik sepok je. Wal am minal abi, misalnya. Dan am minal abi, maknanya pok saudara daripada ayah. Dia panggil amun syakik. Mana daripada ayah. Wa banul amin, mana sebelah ayah. Am kalau khal sebelah mak, tu bukan waris. Wa banul ami, anak laki-laki kepada pok saudara sat ni. Minal abi, daripada ab lah, jangan daripada isteri ni. Sawaun kana minal abi, sama saja adalah ia daripada ab ma'al umi. Makna dia tu anak kepada pok saudara kan mati, yang pok saudara dia tu sebelah bapa dia saja tu, ataupun sebelah ibu sebapa. Ma'al ummi au minal abi wahdah. Wazauju maknanya suami.
Wal mu'tiku, mu'tik orang yang memerdekakan hamba. Itu dipanggil sebagai balak dalam Quran. Wal mu'tiku wal muradu bil mu'tik. Murad dengan mu'tik yang boleh mengambil pesaka daripada atik dia tu. Nah. Man lahu al-wala'u minal mu'tik. Mereka yang baginya, bagi man itu memerdekakan man lahu al-wala' minal mu'tik. Wala' memberi nikmat dengan memerdekakan hamba. Daripada mu'tik orang yang memerdekakan hamba. Wa asabatuhu al-muta'assibina. Dan asabah mu'tik yang mentaksibkan bi anfusihim dengan diri mereka sendiri. Imam wa hadhihi tariqatul ikhtisar fi addihim. Ini hok sebut saat itu ialah tariqah, maknanya yang oleh mana tariqah yang satu tariqah likhtisari, kerana nak ikhtisar kepada addihim, ikhtisar pada membilan mereka itu warasah. Wa amma tariqatul basti, adapun jalan basat, mana secara tafsili, fa ya'udunahum 15. Maka membilan mereka itu ulama, hum akan mereka al-warasah itu 15 ialah 15. Iaitu bit jadi 15. Mana 15? Nah. Yani Ali Benung 1. Wa benuhu, anak kepada Ali Benung. Wal abu pok, wa abuhu ayah dia, ayah kepada pok. Wal akhul syakik, dan adik-beradik seibu sebapak. Aku syakik dia panggil. Seibu sebapak. Wal akhu minal ab, adik-beradik sebapak saja. Wal akh minal akh, wal akh minal ummi, yang apa daripada wal akhu minal abi, wal akh minal ammi, makna adik-beradik, akh daripada adik-beradik seibu, adik-beradik seibu yang begitu. Wa banil akhi, anak saudara. Asyakik. Wa banul akhi minal ab, dan ibnul akhi minal ab. Wal ammu syakik, pok saudara syakik yang seibu sebapak sebelah bapak. Wal ammu lil ab, dan pok saudara bagi bapak. Wa manul ammi syakik, de anak kepada pok saudara yang syakik. Wa banul ammi minal ab, wa zauj dan juga wazul wala. Tu. Ngatuk kena abang. Jadi kalau kita senaraikan, Allahu Akbar. Al-warasah atau al-warithuna.
minar rijal. Itu asyarah bil ijmal wa 15 bil tafsil. Nombor 1 Ibnu Ali Ibnu. Yang keduanya ialah Ibnu Libni. Wa in nazal ke bawah. Yang ketiganya ialah al-ab. Al-ab. Yang keempat adalah abul abi ataupun al-jaddu li abin. Yang kelimanya ialah al-akhus syakik ataupun disebut juga li abawain. Li abawain. Namanya ialah al-akh li abin. Yang ketujuh al-akh li ummin. Yang ke-8-nya ialah al-ammu syakik. Ammu syakik tak dengan sin. Yakni ammu syakik maksudnya al-am. Am tu sendiri, al-am tu sudah faham dah. Bahasa Arab al-ammu tu maksudnya maknanya ada makna pak saudara sebelah li abin. Sebelah bapa. Mana pak saudara yakni adik-beradik ayah kita yang mana dia dengan ayah kita tu seibu sebapa. Jadi pak saudara sebelah bapa yang seibu sebapa. Tu anak kata saat ni bahasanya kalau kita buat dengan bahasa Melayu dia jadi panjang. Jadi kalau bahasa Arab al-amu syakik cukup. Ini bapa saudara sebelah bapa yang seibu sebapa. Kemudian yang ke-9 ialah al-amu li abin. Dia am itu dia sebelah bapa, adik-beradik ayah kita. Tapi dia dengan ayah kita tu adik-beradik sebapa je. Tu. Yang ke-10 ialah ibnu am syakik. Ada tinggal ibni abun. Hak ni wa in ala akhu syakik li abin tinggal ni. Ibnum. Yang ke-8 ialah ibnu akhi syakik. Yang ke-9 ialah ibnu akhul ab. 10 amun syakik. Sebelas ialah al-am li abin. 12 ibnu am syakik. 13 ibnu al-amu li abin. 14 ialah az-zawj. 15 adalah al-mu'ti. Jadi cara kita nak ingat tu, saja kalau hafal ayat Quran pun boleh juga, Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, mana saat ni? Habis selesai orang jatuh, masuk pula kepada
Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Wal warithatu minan nisa. Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Lam yu'ti untha. La yu'ti untha ghairahunna syar'u. Bintun wa bintu ibni wa mushfiqah. Wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqah. Wal ukhtu min ayil jihati kanat fahadihi addatuhunna banat. Jadi wal warithatu minan nisa'i sab'un, yang mempesakai daripada kalangan orang perempuannya ialah sab'un, itu bil ijmal. Bitafsili asyarah, kalau dengan tafsirnya ialah 10. La yu'ti, tidak memberilah akan yang perempuan, ghairahunna akan yang lain, mereka itu sab'ah. Sab'ah asy-syar'u oleh syar'u. Nah, jadi syar'u beri hanya kepada 7 orang ni. Siapa dia? Bentun, anak perempuan, wa bentu bening, anak perempuan bagi anak laki-laki. Dia idafah dengan makna lam. Anak perempuan bagi anak laki-laki. Jadi kadang-kadang dia tanya mana cucu perempuan daripada anak laki-laki. Boleh juga. Jadi cucu perempuan daripada anak laki-laki. Ini kalau anak laki-laki, anak perempuan bagi anak laki-laki. Itu adalah waris. Wa ummun dan mushfiqah. Mushfiqah itu sifat kepada umum lah. Yang mempunyai sifat syafaqah, kasih sayang yang paling tinggi, paling mantap. Kasih sayang yang paling tinggi, kasih belah yang paling tinggi ada pada manusia kepada manusia, ialah ada pada ibu kepada anak yang kecil. Wa mushfiqah, wa zaujatun istri, wa jaddatun jaddah. Jaddah makna datuk perempuan. Datuk perempuan ni maknanya ialah kedua-dua makna ummul ummi, ummul abi. Ummul ummul abi. Jadi ummul ummi dia naik ummi ke atas. Wa in ala. Dan juga ummul abi wa in ala juga. Wa in ala ummil abi. Umil abi. Tu. Dia hak tidaknya ialah jaddul ummi. Tu tak. Dia pihak tu ni. Dia abul abi. Teman. Abul abi boleh. Abul ummi dah. Abul ummi bukan warasah. Bukan daripada warasah. Tapi kalau ummul ummi jaddah dua-dua. Jaddah ni ummul ummi dan ummul abi. Wa mu'tiqah perempuan, penghulu yang memerdekakan hamba dia. Perempuan yang memerdekakan hamba, mana mu'tiqah. Wal ukhtu min ayil jihati, sebab tu dia jadi 7 tu. Dan adik-beradik perempuan daripada mana-mana jihad ada iyo. Sama ada syakikah pada dia, li abawain, ataupun li ummin, ataupun li abin, ataupun li ummin. Qala fa hadhihi addatuhun nabi banat. Maka ini bilangannya mereka itu al-warisatu min nisa banat, nyata iyo. Tu. Jadi kita senaraikan dulu. Saja ya malam nyatu. Al-warisat minan nisa. Al-warisat. Yang pertama ialah bentun. Bentun. Ini kita buat hak tafsili. Dalam kitab tu makna ijmal.
Yang keduanya ialah bintul ibni. Yang ketiga ialah al-um. Yang keempat ialah al-jaddah. Al-jaddah ini sama ada umul abi atau umul umi. Wa in alat. Keteratas. Dia dapat nombor 5. Jadi nombor 5 dia pergi kepada syakikah. Syakikah tu maksudnya ialah al-ukht li abawain. Nama-nama nya ialah al-ukht li abin. Nombor 7 al-ukhtu li ummin. Bintul ibni, al-um, jaddah. Hak ni dia kena pecah dua. Kena pecah dua hak ni. Baru jadi 10. Ummul abi dengan ummul ummi. Pecah dua. Ya ke? Dua. Lape al-khutul ummi. Siapa dia? Kita ada ni. Zaujah al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah. Perempuan yang memerdekakan hamba. Zaujah al-ukhtul abin. Jadi nak jadi 10 kena ni. Ni nombor 4, ni nombor 5. Ni nombor 6. 7, 8, 9, 10. Betul dah? Ada ke? Nah, tengok sini. Yang pertama ialah bentun beni ada dah. Ada dah. Kemudian zaujah wa jaddatun. Tu. Jadi jaddah awak mesti kata jaddah dia ada 2 dan ukhtun ada 3. Itu jadi 10. Di sini ni dia sebut 7 sahaja. Tu. Qala muallifur rahimahullah taala aku kata jadi setelah semuanya ada kita buatlah carta dia untuk kita mudah ingat. Dia tak perlu kita hafal dah. Jadi kita dulu pun masa belajar mula-mula tu kita hafal. Dia ingat kita hafal tu kita ingat Tapi bila kita tak cara, kita tak akan ingat dah. Kita akan terlupa. Tapi bila kita buat dengan cara carta ni, maknanya siapa bila pun. Bila-bila masa pun maknanya, dalam masa orang panggil, orang tuntut kita tu dengan secara, tiba-tiba pun maknanya kita boleh royak. Sebab benda tu ada. Dia kerana benda dalam bentuk carta gambar ni, maknanya dia mudah lekat. Dia payah elak. Jadi kalau kita jumlah semuanya al-warithuna tu ialah 25. Bitafsil dengan secara tafsil. Jadi kita letak di tengah ni ialah zauj dengan zaujah. Yang mati itu adalah salah seorang. Salah seorang lah. Kalau mati zauj bermakna tinggal zaujah. Mati zauj tinggal zaujah. Jadi dia bermula tadi dia ambil furu' dulu. Furu' itu adalah ibn. Ali benung.
Ibn. Kemudian ada al-bint. Kena ibnu bening. Mana kita ibn lah, tidak ada lah. Kemudian daripada ibn tino tak ni, bintu bening. Bintul bening. Hak ni wa'in safula. Wa'in nazal atau wa'in safula. Hak ni ibn, hak ni dia kita tak tulis bintu bening, kita tulis bintun saja. Cuma bila kita baca tu, mana bentun. Jadi bila kita baca ni bentul bening. Kalau hak ni baca bentu benil bening. Begitu juga wa'in safula dia panggil. Wa'in safula. Tapi dia kira sekat 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang hak ni wa'in safula. Jadi hak ni ada bentu bening. Bentu bening. Hak atas pula ni. Mana ab ni. Kemudian uming. Wa'in alat. Hak ni al-ab. Kemudian umul abi. Adapun abul uming tidak ada. Di sini dia kira ab, 2, abul abi dan mana jaddah, 4 orang juga. Hak ni dia panggil usul. Hak ni wa'in ala. Dia panggil usul. Hak ni jihad usul. Ni jihad furu'. Kemudian bahagian tepi sayap ni dia panggil hawashi. Hawashi, dia kita kena buat hak tino datah. Sebab hak jatuh tu ada anak. Hak ni syakikoh. Syakikoh ditanda begitu. Syakikoh mana adik-beradik perempuan yang sebu sebapak. Kemudian al-ukht. Li-abin. Al-ukht. Li-uming. Kemudian syakik. Syakik maknanya al-akh li-abawain. Kemudian akhun al-akh li-abin. Li-uming. Kemudian ibnu syakik. Ibnu syakik lah. Ibnu syakik. Ibnun al-akh li abin. Sebab kalau kita tulis ibnu saja takut dia abin. Dia sekat tu ya. Anak kepada al-akh li ummin bukan waris dah. Kemudian anak kepada adik-beradik perempuan semuanya bukan waris. Kemudian dia pergi kepada al-ammu syakik. Kepada al-ammu li abin. Kemudian anak kepada ibnum amusyaki. Ibnum al-am li abin. Hanya hak tidak terdapat ini dia panggil hawashi. Hawashi. Hak tidak terdapat dalam cartanya 2 orang. Itulah al-mu'tiku dengan al-mu'tik. Mu'tiqah. Ini duduk luar lah sebab dia tu walak dengan cara walak. Dia ni perkelamian zaujiyah ada sini. Jadi salah seorang tu mati, zauj mati tinggal zaujah. Zaujah mati tinggal zauj. Jadi kita buat lagu tu kita mudah ingat. Tu. Kemudian kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala mana dah sini
Aqulu al-warithatu al-mujma'u ala taurisihinna minal inasi. Aku kata segala waris-waris perempuan yang diijmukkan di atas mempersakai mereka itu al-warisati minan inas daripada kalangan orang perempuan sab'un ilah 7 ala sabilil ijmal. Lam yarid minal kitab wala minas sunnati taurisu ghairihinna. Tidak datang daripada kitab baik dan daripada sunnah mempersakai orang lain mereka itu. Mana selain daripada 7 ni. 7 tu kalau kita tafsir dia jadi 10. Wahya al-bintu wa bintul ibni wa in nazal sehingga ke bawah. Wa abuha wal wa abuha wa in tazal sekali sehingga ke bawah. Sehingga ke bawah. Abuha wal wa zaujah. Wa ya al bintu wa bintul ibni wa in nazal. Lepas tu apa tu? Abuha wal wa zaujatu. Wal jah. Ala tafsilin fiha. Wa in nazala. Wa in nazal. Wa in nazal tu makna bentu beni, bentu beni-beni, bentu beni-beni-beni, bentu beni-beni-beni. Tu wa in nazal. Wa tu kan nung tu. Nung dah wa in nazala abuha. Sekalipun keterbawah oleh bapaknya. Betul lah. Jadi sekalipun ke bawah oleh bapaknya. Ni lah. Ni bapak dia. Bentong ni bapak dia. Ibnung ni bapak dia. Ni bentu benih-bening. Ni bapak dia. Bentu benih-bening. Tu wa'in nazal. Sekalipun keterbawah bapak dia. Bapak kepada bentong tu. Tu. Sebab dia terhenti setakat orang perempuan di bawah ni. Tapi hak ni tak ni. Hak ni bentun, bawah pada bentun tak ada dah. Bawah pada bentun benih tak ada. Bawah bentun benih-benih tak ada. Jadi wa in nazala abuha. Sekalipun keterbawah bapaknya. Tu. Bapak dia terbawah, keterbawah dia tu anak kepada bapak dia yang merupakan ibnu benih. Siapa kepada si mati. Itu makna wa in nazala abuha. Sekalipun terkebawah oleh bapaknya bapak bentun sini. Wal ummu wa zaujatu istri. Wal jaddatu ala tafsilin fiha. Jaddah di atas tafsil padanya. Mana al jaddatu li abin wal jaddatu li ummi. Yani ummul ummi, ummul abi. Wal mu'tiqatu dan mu'tiqah. Perempuan yang memerdekakan akan hamba. Jadi bila atik ni hamba pemerdekaannya itu meninggal dunia. Kalau atiknya tidak ada waris daripada mana aqrib dia, maka pergi kepada mu'tiqah. Wal ukhtu min ayyil jihati sawa'un kanat syaqiqatan. Adik-beradik perempuan daripada mana-mana jihad sama saja adalah al-ukhtu itu syaqiqatan, yakni li abawain, bagi ibu bapa, auli abin, auli umin. Wa wasafahu al-umma biqaulihi mushfiqah. Telah mensifatkan oleh musannif al-umma itu dengan katanya mushfiqah tu. Limadha? La yakhfa ma fihi minal munasabah. Mana yang tidak tersembunyilah barang yang padanya minal munasabah. Ialah mana watawti'ah liqaulihi wa mu'tiquhu li ajlil aqafiyah.
Dan sebagai dia panggil kerana mana tidak tersembunyi bara yang padanya daripada munasabah. Mana sifat ibu itu ialah musfiqah dah. Wa tawti'atan, dan juga sebagai wa tuwati'uhu liqauli, dan untuk nak buat persiapan tawti'ah. Wa tapuk ni liqaulihi, bagi katanya musannif wa mu'tiqah. Li ajlil qafiyah, kerana qafiyah. Qafiyah itu maksudnya ialah perkataan yang terakhir bagi syatar bit. Mana syatar bit jadi musfiqah. Kerana huksa lagi tu mu'tiqah. Jadi kerana dia nak jaga qafiyah. Qafiyah kalau rawiyah tu makna huruf yang terakhir. Ni mana musfiqah dengan mu'tiqah tu wazan sama. Jadi sebagai persiapan bagi dia panggil perkataan musannif wa mu'tiqah li ajlil qafiyah, kerana qafiyah. Wa qawlihi, dan kerana katanya iddatuhunna banat ay zaharat. Wa qawluhu iddatuhunna banat, dan katanya musannif iddatuhunna banat, bilangan mereka itu nyata ya ay zaharat. Wa hadhihi tariqatul ikhtisar, dan ini kata bila di atas kata 7 ni ialah atas jalan ikhtisar. Wa iddatuhunna bi tariqil bast, dan bilangan mereka itu al-warisat dengan jalan lebar panjang asyaratun, ialah 10. Al-bintu wa bintul ibni wal wal jah min qabliha wal jadd min kibaliha, jaddah tu min kibaliha daripada pihak mak, wal jaddatu min kibalil abi, datuk daripada pihak ayah. Maksudnya mana ummul ummi ummul abi. Tu. Wal ukhtus syaqiqatu, ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah maknanya ialah adik-beradik perempuan li abawain. Wal ukhtu lil ab, adik-beradik perempuan lil ab, bagi bapa. Wal ukhtu li dan juga adik-beradik perempuan bagi Wa zaujatu wal mu'tiqatu, zaujah dan juga mu'tiqah. Jadi dengan itu makna selesailah para warasah yang seramai 15 orang daripada kalangan laki-laki, 10 orang daripada kalangan perempuan. Jadi jumlah seluruhnya adalah 25 orang. Jadi lain daripada 25 orang ni bukan waris. Bukan waris. Tapi dengan orang kapu tak boleh kata lagu tu, teriaklah dia ni tak mengaku waris. Macam mana cucu tak mengaku waris? Ambo bukan waris tu, dia kata, sudah kerja nyanyilah dia ni. Moga dia nak anak mak, mana anak tu dia tu ialah mak dia, bukan ayah dia. Jadi bukan cuculah. Ataupun tu bagi mak, samalah. Tu bagi mak. Tu makna ayah bagi mak kita. Tu bukan waris kita. Jadi istilah orang kampung kita, istilah kampung waris-waris ni ialah adik kakak. Aqrib. Itu istilah orang kampung. Jadi tak apalah, tak salah kita guna perkataan waris tu dengan menisbahkan kepada adik kakak. Kerana ghalabah duk guna orang kampung hok ramai-ramainya lagu tu. Tapi bila kita mari kepada ilmu faraid ni, kita tak boleh bilang begitulah. Maksudnya mesti secara pasti. Sepertilah juga zaujah. Zaujah ini makna dia tak semestinya ada ta. Dia isteri pun dipanggil zauj. Dalam hadis pun banyak zaujun Nabi. Cuma dalam bab faraid ni tak dapat tidak kena berbuh taj. Mana zaujah. Untuk membezakan zauj dengan zaujah. Qala babul furudil muqaddarati fi kitabillahi ta'ala ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.